mereka. Seperti juga dia orang tidak boleh membuktikan kenapa kita kena rukuk. Tak boleh, itu ritual. Itu telah ditetapkan. Yang boleh, yang kita kena berfikir, kalau tidak ada satu bid'ah, aku kena guna kata bid'ah tu juga sebab adakah bid'ah tu tertolak dalam benda-benda berfikir, sedangkan kalau tidak ada bid'ah, tidak ada ilmu usuludin. Macam mana? Ini macam mana, Prof? Prof. Ada profesor ke sini? Aku tak tahu lah. Tapi Profesor itulah. Dah disempurnakan. Imperfection is Nabi itself. Tetapi kepahaman kita yang tak faham Nabi tu, itu that is our weakness. So you have to look at our weakness is separate than Nabi being perfection. Nabi, okay, so ayat tadi tu diturun zaman Nabi, di zaman the best of best. Okay, yang apa, generasi terbaik adalah generasi sahabat dan Nabi dan sahabat lah. Dan kemudian tabi'in dan tabi'in. So if you talk about knowledge, knowledge ni bila kita tengok any knowledge, bila ditranslate, bila ditransfer from one person to another, dia ada loss, leak dan sebagainya. Ada misunderstanding. Macam tadi kita baca, kena baca daripada source yang asal. Jadi source yang asal, yang complete dari itu ialah Al-Quran dan hadis. Itu yang kita kata tadi sudah mutamad. Maknanya sebab tu tak lama lepas ayat tu turun, Nabi pun wafat. Because ayat tu menunjukkan bahawa akan wafatnya Nabi. Sebab tu sahabat pun sudah faham. So, tengok kefahaman sahabat very clear. Bila ayat turunnya ayat tu, setengah faham sahabat gembira dan setengah sahabat menangis. Kerana dia sudah faham bahawa ini bermakna Nabi sendiri akan wafat. Because kalau Nabi tak wafat, akan berterusan wahyu, walaupun tak sebentuk dari segi Quran, tetapi dari segi hadis tu akan berterusan. Tetapi bila wafatnya Nabi, maknanya hukum-hukum terjemahan dari segi sudut Nabi punya zaman sudah habis. Tetapi terjemahan zaman sekarang is open. Understand? Tak faham? Jadi okey, contoh dari segi akidah. Okey, akidah. Contoh senang akidah lah. Because kalau dalam contoh pemikiran moden, corporation, industrialization, Sosialisme, tentang kapitalisme. itu kemudian, itu 1400 tahun kemudian. Okey. Maksud dia, benda ni apa nama yang saya nak masukkan tadi tentang yang tidak boleh ditokok tambah. Okey, akidah. Contoh tadi akidah. Dan apakah akidah Nabi? Apa yang Okey. profesor cakap tadi itu dalam kerangka sunnah. Okey, apa akidah Nabi? Apa akidah Nabi? Soalannya apa akidah Nabi? Akidah Nabi Islam lah. Ya, apa Islam Nabi? Islam Nabi kita interpret macam sunnah akan interpret salafi Betul. Syiah akan interpret. Okey. Itu yang saya tanya tadi. Contohnya datang. Okey, saya bagi contoh Datangnya seorang anybody lah sekarang ni, kalau seorang lelaki datang tanya kepada kita. Contoh tolong describe Tuhan kamu macam mana? Apa jawapan kita? Kita describe berdasarkan interpret kita. Kalau mereka percaya pada salafi, maka akan interpret bahawa Tuhan. Apakah interpretasi salafi dan apa interpretasi ni? Tak, dia tak boleh lah kita kata kita nak mendinaikan guru-guru lain sebab macam ni sekarang ni profesor nak cakap bahawa aliran salafi yang the best dan Asy'ariyah yang lain itu problem sebab sekarang ni kita tengah dalam satu diskusi bahawa tentang ayat tadi apa interpret kita. Ini tidak boleh satu pemaksaan tentang aliran. Bukan pemaksaan. Kita berdasarkan pada hujah. Jadi sekarang ni saya nak bagi hujah jawapannya. Sebab itu berbeza antara fahaman salafi dengan fahaman khalaf ataupun Asy'ariyah. Asy'ariyah berdasarkan pemikiran, tetapi salafi kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita tengok kepada source balik. Itu beza ahli sunnah wal jamaah dengan ahli bid'ah wa dhalalah. Okey. Nanti dulu. Saya nak bagi tunjuk dulu. Saya bagi can dulu perbezaannya dari segi manhaj. Jadi pertama sekali, apakah ayat Quran yang menerangkan sifat Allah? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Okey, nanti dulu. Sekarang okey. Pemikiran satu tu yang bagaimana? Itu interpretasi anda. Okey, tetapi katakanlah ayat tu qat'i, qul huwallahu ahad. Allah itu satu, Allahus samad. Qat'i. Okey. Jadi yang ini yang dah dimuktamadkan. Maknanya kalau tiba-tiba ada orang kata saya Islam tetapi saya kata Allah tu tiga. Dia tidak Islam. Itu problem. Okey? Nampak jelas. Tetapi satu tu macam mana? Wujud yang mutlakan ke wujud yang wahan, itu tidak discuss. Okey, faham? Jadi maknanya yang qat'i tadi qul huwallahu ahad. Jadi method Nabi, manhaj Nabi ialah bila orang bertanya dia kata qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas. Ataupun kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis. Adakah kalimah lain yang kita boleh pakai? Tak ada boleh. Itu maksudnya disempurnakan.
Okey, nampak jelas sebab itu maksud saya disempurnakan. Tetapi interpretasi daripada perkataan itu akibat kelemahan kefahaman kita. Akibat kelemahan kefahaman kita, okey, nampak tak? Manusia ni, contohnya saya bagi bawa satu teori Karl Marx lagi. Kalau kita baca Karl Marx, kita pun tak faham apa yang Karl Marx cuba cerita. Kalau ada orang yang faham. Ya, tapi adakah dia faham seperti Karl Marx faham? Tapi memang itu interpret. Semua orang menginterpret. Yes. Okey, tetapi sekarang siapa yang paling best dalam interpretation? Semua orang berhak menginterpret. Adakah betul? Kalau itu semua orang boleh jadi Tak, nabi. kita boleh petik. Kalau begitu semua orang boleh jadi nabi. Nabi the chosen one, melainkan doktor cakap Nabi adalah Karl Marx. Tak ada maksudnya semua orang boleh jadi nabi kan? Tak, itu kalau tidak perlu kepada Nabi adalah the chosen one. Betul. Then why God choose? Ini mantik logik Bukan mati, doktor telah seleweng apa saya cakap tadi. Tak ada, saya cakap very simple. It's very simple. Saya dah cakap ni, isu dia mudah. Adakah al-yawma akmaltu lakum merujuk pada isu akidah Tuhan sahaja? Saya ayat tu sendiri, ayat Quran. Bukan masalah. Memanglah itu ayat Quran. Itu interpretasi anda bahawa saya nak cakap tadi bahawa kita it's your interpretation yang dilengkapkan itu hanya sudut apa dia tadi kata Islam tu syubur merujuk pada Tuhan satu saja ke? yes. Jadi. That's one of the example. Jadi ekonomi okey. Ini mahkamah. Harmonium. itu melalui itu. Eskapi. Tak ada macam ni advance. Ana rasa macam ni. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati sampai habis Quran. Macam Dr. Prof cerita tu sebenarnya ada benar. Sebenarnya kita kena beza macam Anda sebut sebelum ni. Kita kena beza nas apa yang dipahami daripada nas. Nas dah clear. Itu yang complete tu. Jadi apa yang dipahami pada nas itu melahirkan tafsiran. Faham tak? Jadi sebenarnya betul apa doktor sebut tu betul. Cuma yang mungkin anda faham apa yang Benz nak Amir nak tadi, iaitu apakah bila disebut al-yawma akmaltu lakum dinakum tu, apakah merujuk pada isu bab akidah je ke, bab ibadat je ke, atau politik pun dah masuk contoh kan. Sebenarnya isu akidah dia sebenarnya dah komplit. Cumanya lahir Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah dan bla bla ni hasil daripada tafsiran terhadap nas bila cerita pasal akidah tu masuk doktor. Tak faham tak? Tu masuk dia. Cuma dalam bab politik sebab tu kan dia ada satu kaedah kan. Dia kata an-nususu mutanahiyah. Nas tu dah habis. Tapi al-qadhiyatu la tantahi. Isu tak pernah selesai. Makanya lahirlah ulama-ulama telah mendatangkan beberapa kaedah asas yang kaedah itu pun berbasiskan bahasa Indonesia tu. berasaskan, bertapakkan kepada Quran dan hadis juga. Al-aslu fil al-asya' al-ibahah. Contoh kan. Maknanya ialah sempurna lah. Sempurna tu macam mana? Kalau segi bab akidah, bab ibadat, fine, clear. Ini Salafi ni. Kalau cerita bab Ibn Arabi jadi menilai pula. Tapi dalam bab politik sebagai contoh, bab ekonomi sebagai contoh, dia ada base. Sempurna tu, apa dia? Prinsip asas. Ataupun dalam istilahnya bagi qawaid al-kulliyah. Contoh kan. Masalihul al-ammah sebagai contoh. Inilah debate. Jadi sebenarnya apa yang Benz Amir fikir ni, anda nampak Benz ni dia terlalu anti dengan projek pembodohan. Okey, berbasiskan Al-Quran juga digunakan sebagai alasan untuk membodohkan orang. Itu berlaku. Dan itulah sebab kita tahu dia pernah terlibat dengan Hizbut Tahrir. Kan? Dia nak kawan semua. Anak tahu. Dia ni satu manusia yang dia memang faham, satu aliran tu faham betul-betul. Sebab dia masuk dalam fahaman tu. Syiah dah tak tahu lah yang masuk lagi. Habis dia anak itu yang sedang bergolak dalam pemikiran dia lah. Jadi sebenarnya yang Prof dengan Benz Ali debate ni tak adalah setara mana kan. Dan Prof cerita tu betul. Cuma Benz Ali agak kurang faham sikit apa yang nak diceritakan oleh Prof. Bahasa kan. Profesor pun macam tu. Masih kitab. Okay, right. Okay, ada lain. Lah, nama lewat dah ni. Dah rasanya macam Dah. tak ada. Okey, jadi Sambung lu. terima kasih kepada yang kita ada buat sikit kutipan, ada siapa yang beri kutipan, sekian terima kasih. Dan terima kasih juga kerana sudi datang. Mungkin lepas ni kita akan buat apa dengan Hizbut Tahrir Ustaz? InsyaAllah Hizbut Tahrir. Kita datang kita buat Hizbut Tahrir. Dengan Hizbut Tahrir. Buat soalan banyak. Ini projek yang seterusnya. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.